على سيد المرسلين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على من تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على سيدنا المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberikan kita nyawa dan memberikan kita tanggungjawab untuk kita menjadi hamba-Nya, untuk kita menjadi khalifah-Nya, untuk kita menjadi orang-orang yang membersihkan jiwa daripada sebarang kekotoran dan menjadikan kita ini ada kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam buat junjungan besar Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan selawat kita ini membuatkan kita ini lagi kuat iman kita, kuat takwa kita, rasa dekat dengan Nabi walaupun Nabi tidak ada, dan yang lebih penting, kerana selawat inilah kita harap sangat akan menyebabkan kita duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi. Kita dah mula sikit kitab At-Tariqu Ilallah, Jalan Menuju Allah, karya Al-Imam Al-Allamah Dr. Nuruddin Ali Jum'ah bin Muhammad Abdul Wahhab Al-Azhari. Jadi malam ni, yang pertama saya nak minta izin pukul 8.30 saya nak minta berhenti. Itu saya abang lah kat JZD, kerana saya pukul 9 ada mesyuarat lembaga syariah, saya kena pedarah pergi. Saya minta izin 8.30 untuk saya berhenti. Mesyuarat mengejut, kerana yalah, saya pun ada ahli mesyuarat yang syekh-syekh daripada luar yang ni. Jadi saya kena ikutlah waktu mereka. Pukul 8.30 saya kena pedarah mesyuarat pukul 9. Saya minta maaf lah kerana malam ni kurang sikit masa. Jadi kita mula ni, alang-alang kita semua majoriti ada kitab dan tak ada kitab pun tak apa. Bagi kita nak bagi kenal syekh ni, dan kita baca daripada kulit ke kulit lah. Di depan tu tak ada apa. Hak tu kita mula dengan biografi Al-Imam Al-Allamah Nuruddin Ali Jum'ah. Dia ada muka surat dah buku ni. Oh ni. Okey. Siapa dia pengarang kitab ni? Itu kita kena kenal. Beliau adalah seorang imam. Seorang apa dia? Imam yang menjadi qudwah dan ikutan. Imam. Apa maksud imam? Kita kena fahamlah, bukan imam masjid, bukan imam sembahyang, bukan imam apa-apalah. Imam kat sini ni, apa maksud imam? Jadi sebelum tu kita cerita dulu syekh. Kita bisa dengar perkataan syekh, bisalah kan? Syekh. Syekh ni maksud dia seorang guru yang lengkap ataupun yang pakar sekurang-kurangnya 3 ilmu. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. 3. Dia kena baru nak jadi syekh ni, dia kena ada 3 ilmu. Jadi orang tanya dia boleh jawab. 3 ilmu ni dia boleh jawab. Itu syekh. Pangkat atas daripada syekh, pangkat dia pangkat imam. Pangkat apa? Imam. Imam ini ialah syekh yang ada anak murid. Syekh yang ada anak murid, dan anak murid dia tu jadi syekh. Faham tak? Syekh ni dia cukup hebat lah. Ilmu akidah dia boleh cerita, ilmu fiqh dia boleh cerita, ilmu tasawuf dia boleh mengajar.
dia mengajar anak murid. Mengajar ni dan anak murid dia pula jadi syekh. Yang pertama dia ni adalah seorang syekh, yang kedua dia mengajar, yang ketiga anak murid dia syarah kitab dia ataupun ilmu dia. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak murid syekh ni mensyarahkan ilmu dia. Dia ada pengikut, maknanya pengikut dia ni bukan orang-orang biasa ni, bukan fans followers ke Facebook tu dah. Kalau begitu kita semua syekh kita semua tu imam lah. Ni imam ni imam. Sebab apa? Ni followers ramai dah. Followers dia mesti tok guru juga. Tok guru juga. Jadi barulah boleh panggil kat dia imam. Jadi tu imam kita macam mana? Dah, hak tu imam juga, imam lain. Imam sembahyang. Tapi imam dalam ilmu dia mesti seorang syekh. Dia ada anak murid yang syekh juga, dan anak murid dia apa dia? Mengajak ilmu hak dia tu. Sebab tu kita panggil apa? Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni dia syekh, tok syekh besar. Dia ada anak-anak murid dia, tok syekh pula, semua anak murid dia. Anak murid dia pula tak panggil syekh, panggil imam semua, imam besar. Faham tak? Jadi Imam Nawawi kita nak sebut Imam Syafi'i. Siapa panggil dia imam? Dia ni jadi imam sembahyang ke? Tak, bukan sebab dia imam sembahyang. Dia imam dalam ilmu. Boleh? Itu maksud imam. Maksudnya imam dalam ilmu. Mudah dia, imam dalam ilmu. Al-faqih. Apa dia pula al-faqih? Al-faqih ni ialah pakar ilmu fiqh. Apa dia? Pakar ilmu fiqh. Ilmu fiqh apa? Ilmu hukum hakam, halal haram. Itulah kita mengaji semayang, bab ibadat, bab muamalat, bab nikah, bab apa semua ni. Faqih ni dia ingat semua. Saya pun cerai lagi. Orang tanya, tambah-tambah orang perempuan. Yalah, kita orang lelaki. Masalah-masalah orang perempuan hak rumit-rumit, haid-haid, hak pelik-pelik ni pun kita tak ingat kerana kita bukan faqih. Jadi kita pun orang Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Tanya apa ni? Hai Allah. Cerita isu senang ke susah? Saya mana tahu masalah saya. Dia tanya, tunggu Ustaz, saya balik buka kitab dulu. Saya pun tak ingat kerana kita buka al-faqih. Jadi al-faqih ni boleh jadi ramai. Okey. Dia ni syekh ni adalah al-faqih. Yang kedua juga dia adalah istimewanya dalam bidang ilmu usul fiqh. Tadi dia itu imam, dia ada anak murid apa semua. Dia juga faqih. Semua masalah fiqh ni bukan masalah mazhab Syafi'i ya. Semua mazhab. Mazhab ada berapa? Siapa boleh jawab? Mazhab ada berapa? Siapa? Mazhab kita ada berapa? 4. Hak kita tahu ada 4 yang sampai kepada kita hari ini. Mazhab ni apa dia? Seorang imam ini dia mengasaskan formula apa semua. Jadi orang lain nak buat keluar hukum, tengok formula dia lah, lebih kurang macam tu. Dia mengasaskan formula. Asalnya mazhab ni adalah 85. Tapi anak murid dia, sama ada anak murid tak ada, anak murid mati, yang anak murid dia ada sampai hari ni 4 mazhab tu. Syafi'i, Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Hanafi geng-geng mana? Geng-geng Pakistan. Maliki geng-geng Turki. Kita belah ni Mesir apa sikit, Iraq ada setengah, Indonesia apa semua ni Syafi'i. Kenapa kita boleh ikut Imam Syafi'i? Kerana ramainya ulama-ulama setiap zaman tu pakat mengaji jadi tok syekh, cerita pula kat orang. Ngaji jadi tok syekh, cerita pasal mazhab Syafi'i. Hak lain tu 85 lagi 81 mazhab. Tak ramai orang hak cerita pasal mazhab dia lah. Kali mazhab tu pun orang tak kenal. Adalah sebut 2-3 tempat. Ni sajalah cerita. Saja nak kongsi. Tapi hak ni 4 saja. Maka syekh ni dia pakar lebih daripada 4 mazhab. Dia pakar 8 mazhab. Dan juga seorang penafsir Al-Quran.
Mufassir, bahasa Arab dia panggil mufassir. Tadi pakar usul fiqh tu pakar ilmu nak buat keluar hukum. Dia nak buat keluar hukum, dia ada ilmu tu. Dan juga pakar tafsir Quran. Tafsir Quran ni apa dia? Tafsir bukan terjemah Quran. Tafsir ni dia tengok ayat tu, dia boleh buat keluar hukum. Dia boleh cerita apa dia asal jadi. Itu mufassir. Kita kalau tuan-tuan suruh saya mengajar kitab tafsir, saya akan ambil kitab tafsir, saya buka, saya baca, saya terang. Kalau syekh buat pula suara ustaz semangatnya. Kalau syekh dia pegang Quran, dia tak pegang kitab tafsir, dia pegang Quran. Dia buka tu dia boleh ingat 10 tafsir dan tafsir dia sendiri. Kerana dia pakar. Jadi ni sembang-sembang sama-sama orang mengaji agama. Jadi antara semua pakar-pakar ni, hak mana paling pakar? Pakar tafsir Quran. Sebab apa? Nak jadi tafsir Quran ni kena selesai semua ilmu baru boleh tafsir Quran. Dia kena faham ilmu fiqh, ilmu macam-macam, baru dia boleh tafsir Quran. Baru dia boleh pegang atas kursi lagu ni, meja apa pun tak ada, pegang Quran sebiji je. Bismillahirrahmanirrahim tu dia tafsir sebulan, duk cerita pasal bismillah saja. Itu kemah. Ini pasal syekh ni dia dan juga menafsirkan Quran. Digelar Nuruddin. Dia ada gelaran dia. Ataupun timangannya. Digelar Nuruddin. Nuruddin ni gelaran, laqab. Dan timangannya Abu Ubadah. Abu Ubadah. Itu nama itu dari sudut apa nama kunyah. Saya cerita dah aku tak ingat. Apa nama orang Arab ni dia ada 3. Saya cerita ke tak tahu, lupa dah. Orang Arab ni dalam nama dia ada 3. Ni tak payah tulis, tak apalah, tahu asal lah. Orang Melayu jarang lah. Kalau tidak panjang nama dalam surat Banuk dalam isi, kalau ikut gaya orang Arab. Sebab orang Arab ni nama dia ada 3 komponen. Yang pertama apa nama? Kunyah ni bapa apa-apa. Contohnya Abu Hurairah, Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar, Abu Hafs. Tu bapa kepada siapa? Tu komponen nama pertama, bahagian pertama. Lepas tu Umar ni nama dia. Bin Khattab bapa dia. Al-Faruq tu gelaran dia. Panjang nama dia. Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Faruq. Dalam nama dia tu ada 3 pecahan. Ni apa dia, ni apa dia. Yang satu bapa kepada siapa, yang kedua nama dia, yang ketiga apa gelaran untuk dia. Al-Faruq Sayyidina Umar ni maksudnya yang memisahkan hak dan batil. Jadi itu nama orang Arab ni dia ada 3 komponen. Sebab tu panjang nama orang Arab. Dan nama yang termaktub Ali ibn Jum'ah. Kelahiran dan awal perkembangannya. Beliau dilahirkan di kota Bani Suwaif yang terletak di kawasan Sa'id. Sa'id ni di mana? Di negara Mesir. Bawah tu dia kata apa? Kalimah Sa'id ni maksudnya wilayah-wilayah selatan daripada Giza. Giza tu tempat negeri yang ada piramid tu lah. Negeri yang ada piramid tu sampai ke Aswan. Aswan ni negeri sempadan Sudan. Saya mengaji tu tak pergi sampai ke Aswan. Orang kata Aswan ni kena pergi musim sejuk kerana panas. Duk di Kahirah tu pun panas dah. 50, 48, 49 terbakar kulit-kulit. Ni nak pergi sampai ke Aswan dah lah. Pada hari Isnin 7 Jamadil Akhir tahun 1371 Hijrah yang bertetapan dengan 3 Mac tahun 1920 Masihi, dalam keluarga yang amat mulia, berilmu dan dipenuhi dengan suasana taqwa. Kewujudan perpustakaan kepunyaan ayahnya di rumah yang dipenuhi buku-buku dalam dan luar negara sedikit sebanyak telah memberi kesan terhadap pembentukan ilmiah dan sakafahnya. Jadi kerana ayah Syekh ni ada pustakaan banyak, buku banyak dalam pustakaan dia, maka Syekh duk baca daripada kecil. Sebab tu kita kena ada pustakaan di rumah. Kena ada. Beli buku-buku agama, buku apa pun tak apa. Ada buku.
Rock TV daripada buh pinggan mangkuk, buh kitab satu sisi tu buku agama, buku-buku. Bagi anak kita ni minat kepada ilmu membaca dan buku dan sebagainya. Kalau tidak, zaman ni pakat tengok handphone semua, buku tak pernah kenal, kerana di rumah tak ada buku. Ambil 1-2 buku letak. Cuma saya masalah sikit lah, saya buat bilik khas, tak bagi anak saya masuk lagi lah, baru 3 tahun. Kerana kitab saya 2-3 lah yang perap dia koyak. Kitab Arab mahal pula tu. Kitab Arab bukan murah. Saya beli beribu. Tengok duduk baca, nak pergi sebelum kuliah ni duduk baca sambil jaga anak, tiba-tiba dia marah nak susu apa, perap dia koyak. Allah Akbar. Pening kepala juga lah. Tapi tengoklah buku-buku hak boleh anak baca. Dan Syekh sendiri ada rumah dia satu, sebelah rumah dia tu bangunan 3 tingkat. Kami tanya, ni bangunan apa? Pustakaan dia sendiri 3 tingkat. Pustakaan paling terbesar peribadi di dunia adalah pustakaan Syekh Nuruddin Ali Jumaah, pengarang kitab ini. Pembentukan minda dan kemahiran ilmiah tokoh agung ini adalah hasil daripada integrasi 2 aliran ilmu pengetahuan, iaitu ilmu moden dan ilmu syarak. Kerana apa? Kerana beliau telah memperolehi sijil menengah am pada 1969. Kemudian ijazah pertamanya adalah dalam bidang perniagaan daripada Universiti Ain Syams. Universiti Ain Syams ni ramai juga budak-budak Melayu pergi belajar perubatan. Universiti Ain Syams ada lagi. Syekh ni mula-mula mengaji apa? Mengaji bidang perniagaan. Tapi kerana minatnya dalam ilmu agama, Syekh ni ambil satu lagi degree dalam ilmu agama. Kemudian Syekh sambung master sampai ke PhD, semuanya dalam bidang agama. Kerana minat dalam bidang agama, dan akhirnya jadi Syekh yang besar. Di samping pengajian formal, maksudnya di universiti, Syekh juga mengikuti pengajian tidak formal. Sistem musyafahah, sistem berhadapan dengan guru ini, ataupun halaqah ilmiah. Di sana di sistem talaqi ini, Syekh telah menghafal matan-matan. Matan-matan ni maksudnya dia ringkasan-ringkasan kecil-kecil. Kitab-kitab kecil-kecil yang diringkaskan dalam bentuk syair dan sebagainya supaya mudah faham, mudah ingat. Contoh ada matan Ajrumiyah ni, ringkasan syair ataupun bait-bait dalam cerita pasal bab fiqh. Ajrumiyah dalam bab bahasa Arab, Abi Syuja' dalam bab fiqh. Ini disebutkan kitab-kitab yang Syekh mengaji. Guru-gurunya, ni tuan-tuan boleh baca sendirilah. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Tu kemudian dia kata apa tu, di muka surat yang sebelah tu dia kata, lebih istimewa lagi tokoh agung ini memiliki sanad-sanad sambungan sampai kepada mazhab fiqh yang berempat yang tersusun. Maksudnya Syekh mengaji dengan guru-guru yang sampai mengaji dengan Imam Syafi'i. Saya dapat sanad tersebut. Sanad saya kepada Syekh Ahmad Haji, kepada Syekh Ali Jumaah, sampai kepada Imam Syafi'i. Itulah. Tapi Syekh, ini saya cerita sikit. Manakala ilmu moden atau semasa pula telah Syekh pelajari daripada guru-guru yang disebutkan di sini. Ini jawatan-jawatan Syekh. Syekh masih ada lagi. Dan bulan tahun lepas Syekh datang Malaysia 2 minggu. Dan saya dimaklumkan Syekh akan datang Malaysia bulan 5 buat daurah kitab Riyadhus Salihin, wallahu a'lam, di Masjid Negeri Selangor. Hari itu Syekh baca kitab Ihya Ulumuddin bab ibadat di masjid. Jadi saya insya-Allah nanti kalau Syekh datang, saya akan maklumkan kepada semua surau-surau yang saya mengajak untuk kita pergi. Selalunya hari Sabtu daripada pagi sampai ke tengah hari, lepas tu malam sambung pula. Syekh akan datang. Jadi bila Syekh besar ni, mai kita pergi dengar. Dan selalunya ada, saya akan share lah nanti kalau yang ada penterjemahan. Karena ada juga 1-2 lah, tak banyak yang tak ada penterjemahan. Itu selalunya di universiti-universiti lah. Maka Syekh ni adalah bekas mufti Mesir dan orang yang mengasaskan pusat fatwa Mesir. Pusat fatwa Mesir ni pusat fatwa paling canggih dekat dunia. Yang paling awal, paling canggih. Kerana orang boleh tanya fatwa melalui telefon, melalui internet, melalui semua tu. Dan fatwa wilayah persekutuan kita pun
tiru fatwa Mesir yang Syekh buat. Ada bangunan besar, pusat fatwa khas untuk jawab soalan saja. Boleh pergi telefon, boleh pergi jumpa, masuk macam jumpa doktor. Saya pernah sekali saja try nak tanya soalan kat pusat fatwa. Boleh ya tanya kat syekh-syekh ni yang mengaji, tapi saja nak tengoklah kata maju. Memang maju sungguh. Kita pi sampai ambil nombor. Lepas tu sampai giliran kita masuk dalam bilik syekh, syekh tu tanya apa soalan kita, kemudian syekh pun jawab. Syekh kata selesai masalah hang, selesai. Hang nak apa lagi? Dah habis. Okey, keluar. Dan kita boleh minta pula, boleh tak? Hak saya tanya tadi bagilah bentuk penulisan. Boleh bagi email. Berapa hari dia hantar email kat kita? Oh, hebat. Itu pusat fatwa paling maju. Yang kita boleh pergi. Ini yang ni. Dan ini semua ni adalah cerita tentang syekh yang bolehlah baca sendiri. Ini hanya sebahagian daripada kitab syekh saja. Kitab syekh ada dekat tak salah 100 lebih. 100 lebih kitab syekh. Dan yang lama-lama kebanyakannya saya dah lah. Yang paling terbaru yang syarah hadis 40. Ada dekat 80 lebih kitab syekh. Ada satu kitab syekh yang saya mengajak satu masjid. Sebelum pi tu dia tanya, "Ustaz boleh mengajar tak kitab hak baru lain pada orang lain?" Saya kata saya ada kitab. Nanti saya bawa pi. Saya pun bawa lah kitab fatwa-fatwa wanita. Satu masjid di Selangor ni. Sampai seorang perempuan pun tak ada. Semua orang lelaki mengaji. Tak boleh. Tukar kitab lain. Itu sedikit biografi. Tuan-tuan muslim-muslimat boleh balik Google lah. Saya syekh. Tapi syekh ada fatwa-fatwa yang orang salah faham tentang syekh. Syekh cerita benda lain, tapi orang salah faham, jadi fitnah dan sebagainya. Benda tu kalau orang yang beradab dia akan bertanya elok-elok, dan akhirnya syekh bagi tahulah benda-benda kontroversi yang orang palikkan kepada syekh. Kerana syekh ni jadi mufti zaman kekacauan sikit di Mesir hari itu. Jadi macam-macam orang tipukan kepada syekh. Dan kita kena ingat, masyayikh ini dia hanya nak mempertahankan ilmu sahaja. Dia tak ada tujuan dunia yang lain. Ada sikit lagi masa, jom kita masuk bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-allamah al-imam Dr. Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi daraini amin. Katanya muka surat 1. Ini kita dah selesai hari itu pengenalan. Ini kita masuk 1. Kerana tasawuf ni asal dia daripada mana? Hadis yang kedua daripada kitab hadis 40. Boleh tengok balik lah yang kita syarah itu. Siapa yang ada kitab nanti boleh tengok balik. Intisari agama dan asasnya adalah at-tazkiyah. Agama ini asasnya adalah tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha. Allah sebut dalam Quran, berjayalah orang yang membersihkannya. Bersih apa dia? Hati. Maka 3 tugas utama seorang muslim. Yang pertama jadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Kita kena jadi hamba yang beribadat. Itulah kita kena beribadat. Jadi yang pertama jadi hamba untuk beribadat. Itu kerja kita. Kerja kita yang kedua menguruskan dunia. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, urus dunia, kerja kita semualah apa yang kita buat untuk dunia ini. Khalifah ni bukan Perdana Menteri ke, raja ke. Kita ni, kita mengurus dunia kita. Kerja, bagi makan anak, urus surau, urus taman, urus semua. Pengurusan itu adalah khalifah. Yang ketiga adalah qad aflaha man zakkaha. Tugas kita adalah menyucikan hati kita. Apa dia? Sucikan hati kita. Maka Syekh sebut, agama ini asasnya adalah at-tazkiyah. Kerana dia salah satu daripada kerja kita. Minta laju sikit. Tak dan habaqlah kita pelan-pelan. Iaitu martabat ihsan, iaitu martabat tasawuf yang kita cerita pada bab sebelum ini, iaitu yang malaikat tanya Nabi, apa itu ihsan? Ihsan itu kau beribadat kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalau kau tak lihat Allah, Allah lihat kau. Itu maksudnya ihsan ini
Nabi sebut dalam hadis yang kita sebut cerita ni adalah asas rangka Islam. Dan tazkiyah itu pula adalah salah satu daripada pasal apa Allah cipta kita. Cipta kita untuk ibadah, untuk urus dunia, untuk sucikan hati. Apa dia? Ibadah, urus dunia, kita pergi kerja makan gaji ke, buat bisnes ke apa ke, bagi makan anak apa semua. Dan yang ketiga, sucikan hati kita. Maka umat Islam telah memberi perhatian mereka kepadanya. Kepada apa? Ilmu tasawuf ini. Justru mengasaskan atas dasar ilmu itu ilmu tasawuf. Maka ulama pun buat ilmu tasawuf. Buat apa? Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Orang tanya. Jadi ilmu tasawuf ni ulama buat lah, bukan Nabi buat. Ni kita faham. Contohnya tuan-tuan muslim-muslimat mengaji ilmu, nak baca Quran, mengaji ilmu apa? Ilmu tajwid. Betul tak? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni zaman Nabi tak ada. Pergi tanya Abu Bakar, hantar dah ilmu tajwid. Dia kata, hang tanya apa ni? Dia tak tahu. Zaman itu mereka baca Quran, mereka tengok Nabi, mereka baca. Tidak ada formula. Ilmu tajwid ni formula-formula nak baca Quran. Zaman tu tak ada. Bila ulama tengok payah sangat mereka ni baca, ulama pun kumpul buat formula satu-satu. Kalau nun bertemu dengan huruf ini, macam mana nak baca? Kalau mim mati bertemu ini, macam mana nak baca? Kalau ada alif yang ni, kalau ada waw, macam mana nak baca? Formula-formula ini ulama buat ilmu tajwid. Kenapa? Kerana mai zaman orang tak boleh nak faham macam mana sahabat-sahabat baca Quran. Mereka kena ada ilmu. Macam tu juga ilmu akidah. Dulu sahabat-sahabat tak ada ilmu akidah ni. Mana ada subjek ilmu akidah? Hari ni kita mengaji apa? Subjek ilmu akidah. Tak ada. Nabi cerita pasal macam mana nak bertuhankan dengan Tuhan yang maha dengan Allah Maha Esa dan sebagainya. Sikit lagi. Dan cerita para sahabat terima, para sahabat faham. Mai zaman orang tak faham, maka ulama dan juga orang-orang pun mai geng-geng hak pelik-pelik ni tanya, sungguhkah Tuhan tu ada? Tuhan tahu mana? Tuhan tahu mana. Sungguhkah Tuhan tu ada? Tuhan tu ada. Macam mana nak bukti? Ulama kata payah. Jadi ulama pun terang kat seorang, tak, Tuhan tu ada. Tuhan ni macam mana nak tengok dia ada? Saya tengok dunia ni. Macam mana dunia ni ada kalau tak ada Tuhan? Macam mana diri kita semua? Mai orang ni tanya pula, ulama kata jenuh cerita Ulama pun buat ilmu. Faham tak? Macam kita lah dulu, orang perempuan. Mana ada siapa di rumah tuk kita mana? Rumah orang-orang dulu ada tak buku resepi? Tak ada. Mana ada orang tengok buku resepi? Semua duduk dalam kepala. Buka api siap. Buka api siap. Ajak anak dia. Anak dia boleh. Mai lama-lama payah. Masa tak ada nak ajak apa, orang mak pun tak ada nak ajak anak. Orang pun pakat buat buku resepi untuk mak-mak yang tak ada nak ajak anak dia masak. Jadi anak dia tengok mana? Buku resepi. Sebab tu rasa belai. Rasa belai. Jadi buatlah ilmu resepi macam itulah. Dulu orang nak berkebun, adakah ilmu pertanian? Tak ada ilmu pertanian. Kita orang dulu makan beras dah, tak ada pun universiti pertanian. Sampai ada universiti kita. Macam mana dulu? Orang ajak lah. Lama-lama nak bangunkan teknologi, takkan budak-budak ni nak piduk tengah bendang setahun dua musim. Apa semua tengok musim, tengok tahun ni, tak ada. Jadi depa ringkaskan, buat buku, buat ilmu. Lama-lama buat universiti pula. Faham tak? Jadi ilmu tasawuf tu dulu memang tak ada zaman Nabi. Kerana sahabat-sahabat ni amal terus, tengok Nabi buat terus. Lama-lama nak cerita payah faham. Jadi kena buat ilmu tasawuf. Sebagai itu juga dengan ilmu-ilmu lain. Menjaga akidah. Kerana untuk jaga akidah dan mempertahankan dan mereka mengasaskan fiqh bagi menjelaskan syariat. Macam tu juga ilmu fiqh. Dulu tanya sahabat-sahabat, ada tak bab muamalat? Sahabat kata bab muamalat apa dia? Sahabat tak tahu. Bab munakahat lah, bab munakahat apa dia? Sahabat tahu hukum ini, tapi tak ada lah bab ini. Ada ilmu macam tu. Faham tak? Jadi
ilmu tasawuf pun samalah juga. Tak ada, kerana dulu terus amal. Maka didirikan ilmu suluk dan ilmu tazkiyah. Suluk ni ilmu perangai. Bagi ilmu cara nak orang nak berjalan. Suluk ni cara nak berjalan, bukan nak bagi ajak anak berjalan. Macam mana kita nak berjalan sebagai seorang yang hatinya bersih. Dan at-tazkiyah, macam mana kita nak sucikan hati kita. Macam mana kita kalau dalam bab fiqh kita mengaji apa? Cara nak mandi wajib, cara nak ambil wuduk, nak bersihkan diri, cara nak samuk kalau pegang najis anjing dan juga khinzir, cara itu cara ini. Itu untuk bersihkan apa? Untuk bersihkan kulit luar kita. Tazkiyah untuk bersihkan apa? Untuk bersihkan hati kita. Bagi memelihara martabat ihsan, bagi memelihara kita punya ibadat, kita punya hidup, kita punya perasaan, supaya kita rasa Allah ni ada. Itu kena bersih. Kalau hati kotor, kita pun tahu. Kalau hati kotor, kadang-kadang zaman-zaman dulu-dulu kita pun tak apa nak ingat Tuhan sangat, kita pun tahu macam mana. Tapi bila kita banyak semayang, main surah, banyak berzikir apa semua, maka kita pun lain dah suasana diri kita ini. Dan mulalah para zuhad, ubad, para pemikir dan para ulama menceritakan pengalaman dan penelitian mereka dan apa yang dilalui berdasarkan syariat, isyarat petunjuk atau kesan dalam meniti jalan menuju kepada Allah. Dan mereka mengawasi diri dalam meningkat naik ke makam-makam dan hal ehwal yang ganjil yang mereka temui. Ini cerita panjang sikit, cerita pengalaman-pengalaman ulama. Ini saya minta mohon untuk berhenti Ustaz dulu. Saya minta mohon insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Kita sambung sampai sinilah. Insya-Allah kuliah yang akan datang tu kita slow baliklah bagi dan. Saya nak tulis apa pun tak dan. Ustaz kalut dengan malam ni, saya minta maaf. InsyaAllah. Tapi ada kitab ni senang sikit. Kalau tidak sebelum ni cakap atas angin, kalut tulis kan, kita pun payah. Jadi insyaAllah saya mohon maaf sekali lagi. Saya mohon izin dulu malam ni. Moga-moga Allah berkati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.